Perdana Menteri Sri Lanka terselamat dalam letupan bom yang mengakibatkan seorang ahli parlimen mati dan 5 cedera. Pergerakan Pemuda UMNO Malaysia mengambil tindakan mahkamah terhadap Encik Karpal Singh yang mencabar kenyataan Sultan Selangor berhubung penyalahgunaan dadah. Berita sepenuhnya bersama Rosli. Pergerakan Pemuda UMNO Negeri Selangor Darul Ehsan membuat aduan kepada polis terhadap kenyataan ahli parlimen DAP Jelutong, Encik Karpal Singh yang meminta Sultan Selangor menarik balik titah baginda berhubung penyalahgunaan dadah. Pemuda UMNO Selangor menganggap tindakan Encik Karpal adalah salah menurut Akta Hasutan 1948. Salam sejahtera saudara, saya Nur Farhin Jamsari. Dan saya Reza Abdullah, kami bersama saudara dalam Berita TV3. Antara berita-berita penting malam ini, tentera Filipina masih meneruskan usaha mencari 11 rakyat Malaysia yang didakwa diculik di perairan negara itu minggu lalu. Dan di Paris, rundingan damai Kemboja gagal mencapai satu rancangan perdamaian menyeluruh bagi menamatkan perang di Indochina. Berita sepenuhnya. Tentera Filipina gagal menemui sebarang kesan mengenai 11 orang rakyat Malaysia yang didakwa diculik oleh Lanon Filipina minggu lalu. Bagaimanapun, pihak tentera masih meneruskan usaha mencari. Agensi berita AFP memetik Setiausaha Pertahanan Filipina, Fidel Ramos, sebagai berkata pasukan mencari dan menyelamat dihantar ke Pulau Tapul di bahagian selatan Filipina selepas laporan mengenai Lanon merampas sebuah bot Malaysia dan menculik penumpang-penumpang pada 25 Ogos lalu disiarkan. Buletin Utama bersama Abdul Razak Abdullah dan Christine Ling. Buletin Utama 6 April. Kebakaran lapangan terbang antarabangsa Kuala Lumpur ragut 3 nyawa. Sementara itu, Terminal 1 dibuka semula mulai pukul 5 petang tadi. Salam sejahtera, saya Abdul Razak Abdullah. Dan saya Zakia Anas. Buletin utama 11 Disember. Mayat ditemui dalam kejadian kondominium runtuh di Hulu Kelang. Rombakan kecil Kabinet 2 Menteri tukar portfolio. Berita sepenuhnya. Sebuah blok pensapuri mewah 12 tingkat Highland Towers di Taman Hillview, Hulu Kelang, Selangor roboh tengah hari tadi. Laporan awal yang diterima sehingga pukul 7.30 malam ini menyebut sekurang-kurangnya 40 orang dikhawatir terperangkap dalam runtuhan itu. Sehingga ini pasukan mencari dan penyelamat mengeluarkan 3 mangsa yang cedera parah daripada runtuhan berkenaan. Menurut Ketua Polis Negara Tun Harif Omar, pihaknya diberitahu terdapat 44 penghuni berada dalam bangunan semasa kejadian pada pukul 1.35 tengah hari. Labuan sedia ganti Hong Kong sebagai pusat kewangan luar pesisir antarabangsa terbesar dunia. Majoriti lebih 2/3 akan pastikan kesinambungan pembangunan negara. Berita sepenuhnya, Zainal. Pulau Labuan akan dijadikan pusat kewangan luar pesisir antarabangsa atau IOFC yang terbesar di dunia. Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Mahathir Mohamad berkata, hasrat itu akan tercapai apabila pentadbiran Hong Kong diambil alih oleh Beijing pada tahun 1997. Ya, kerana pada ketika itu, Hong Kong mungkin menjadi tidak begitu menarik kepada setengah pelabur dan institusi kewangan.
Pesawat TUDM nyaris rempuh pagar lapangan terbang. Dalam pada itu, lapangan terbang Tawau akan dibesarkan. Sebuah pesawat Skyhawk Tentera Udara Diraja Malaysia TUDM hampir terbabas ketika membuat pendaratan di lapangan terbang antarabangsa Kuching tengah hari tadi. Pendaratan pesawat itu dilaporkan terlajak 30 meter dan nyaris merempuh pagar pemisah lapangan terbang. Kerja pemasangan pemancar berakhir dengan tragedi. Perogol bersiri ditembak mati. Kami mulakan buletin utama malam ini dengan visual eksklusif yang memaparkan detik-detik akhir sebelum helikopter jenis Bell Long Ranger terhempas di Sri Damansara pagi tadi mengorbankan 5 nyawa. Malaysia bebas daripada serangan pepijat alaf atau Y2K. Semangat Malaysia boleh pemangkin ke arah negara maju menjelang 2020. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Malaysia bebas daripada sebarang gangguan berpunca daripada masalah pepijat alaf Y2K. Menurut Pusat Operasi Y2K Negara yang dihubungi petang tadi, semua perkhidmatan penting di seluruh negara, terutama perkhidmatan tenaga elektrik, beroperasi seperti biasa tanpa sebarang gangguan. Laporannya bersama wartawan Rohani Ngah. Tidak selamat diduduki, Bukit Antarabangsa Dataran UK terdedah pada tanah runtuh. Jawatan Kuasa Kerja Teknikal ditubuh siasat tragedi Taman Hillview. Antara paparan malam ini, Kabinet Arah Operasi Cermin Gelap di Tangguh, piawaian dan peraturan pemasangannya dikaji semula. Universiti Putra Malaysia terbakar lagi, kerugian bernilai 2.3 juta ringgit. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekurang-kurangnya 2 kawasan berkependudukan padat di Ampang iaitu Bukit Antarabangsa dan Dataran UK terdedah kepada risiko kejadian tanah runtuh. Tanahnya yang halus dan mudah longgar jika hujan berlebihan adalah ancaman berulangnya tragedi 8 terkorban dalam kejadian banglo runtuh tidak jauh dari kedua-dua kawasan itu semalam. Ing Bun Sing mempunyai butiran lanjut. Saya Abdullah bin Haji Ahmad Badawi telah dilantik memegang jawatan Perdana Menteri. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu dengan jujur dengan segala daya upaya saya. Turut dipaparkan malam ini, bekas Perdana Menteri ucap terima kasih kepada negara dan rakyat. Pelbagai pihak bangga dengan pelantikan Datuk Seri Abdullah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi hari ini mengangkat sumpah jawatan Perdana Menteri kelima menggantikan Tun Dr. Mahathir Mohamad yang berundur setelah menerajui negara selama 22 tahun. Pada majlis penuh istiadat dan diselubungi perasaan pilu, Datuk Seri Abdullah mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Agong, Tuanku Syed Sirajuddin Syed Putra Jamalul Lail di Istana Negara. Laporan lanjut bersama Azrinas Mazhar Hakim. Lebih 3,000 terbunuh dalam kejadian gempa bumi yang mengakibatkan limpahan ombak besar di 8 negara. Kejadian sama mengakibatkan 28 terbunuh di Pulau Pinang dan Kedah. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Gempa bumi terkuat sejak 4 dekad lalu melanda Pulau Sumatera, Indonesia jam 7.59 pagi tadi waktu tempatan. Gegaran berpusat di Lautan Hindi, berampiran pesisir pantai wilayah Aceh.
Hampir 10 gegaran susulan turut dirasai dalam gempa bumi yang pada awalnya dilaporkan sekuat 6.4 pada skala Richter. Tajuk utama 28 Mac, Kuala Lumpur menggorok langkah meraih sokongan dunia terhadap isu Palestin. Turut dimuatkan semua kawasan diwarta sebagai hutan yang dilindungi. Kementerian Umum hasil ujian ke atas sausage. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sambil membidas pertemuan bangsa-bangsa bersatu terutama Majlis Keselamatan, Kuala Lumpur hari ini mengajukan agar gerakan masyarakat sivil dunia diperhebatkan untuk memberi tekanan ke arah penyelesaian isu Palestin. Perdana Menteri Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi berkata, masyarakat sivil mempunyai banyak kelebihan yang di luar jangkauan proses antara kerajaan. Tajuk utama Buletin 21 Ogos, sikap kaku pertubuhan bangsa-bangsa bersatu terhadap Israel dibidas. Turut dimuatkan isu agama, kerajaan tidak tunduk desakan pihak tertentu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB perlu mengambil tindakan ke atas Israel kerana mencabuli gencatan senjata. Ketika menyuarakan pendirian Malaysia selaku pengerusi Persidangan Negara Islam OIC itu, Perdana Menteri melontarkan soalan mengapa badan dunia itu kaku setiap kali berdepan karenah Israel. Israel ni sebenarnya tak boleh percaya. Mereka langsung tak endah. Mereka bukan beri perhatian, mereka tak endah langsung kepada pertubuhan bangsa-bangsa bersatu. Majlis Keselamatan bangsa bersatu, dia tak boleh, dia tidak ada langsung hormat kepadanya. Segala keputusan yang dibuat, kalau dia ingat itu tak baik pada dia, dia tak peduli. Berapa banyak keputusan yang dibuat, dia tak peduli. Tapi yang menjadi perkara yang menyusahkan ni, mengapa pihak bangsa-bangsa bersatu tidak boleh mengambil tindakan yang tertentu terhadap mereka? Kalau badan lain, negeri lain salah sikit, macam-macam tindakan, macam-macam ubud nak ambil tindakan itu dan tindakan ini. Bila main kepada Israel, seolah-olah kaku, tak boleh buat apa. Tajuk utama soal kuasa sultan, kertas siasatan terhadap kenyataan Karpal Singh mula di Diraja Siasat, isu video Lingam mahu laporan siasatan didedah kepada umum. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Dengan 9 laporan polis setakat ini, kertas siasatan mula dibuka berhubung kenyataan Karpal Singh mempersoal bidang kuasa Sultan Perak berkaitan isu pertukaran pengarah Jaid Datuk Jamri Suri. Dan esok pengerusi DAP itu akan memberi keterangan kepada polis di Pulau Pinang. Tajuk utama 12 Julai 11 perkara terus terima sambutan baik masyarakat. Juga H1N1 menular di UiTM dan 2 lagi sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Semua tajuk utama itu akan kami siarkan selepas laporan ini. Berpunca dengan dendam, 3 pelajar bertindak menyerang dan membuli 2 rakan lain dari sekolah berasingan. Malah kejadian yang berlaku di Terengganu itu turut dirakam melalui telefon bimbit untuk diedar dan memalukan mangsa. Soalnya semua perbuatan itu dilakukan pelajar perempuan.
Kejadian bermula apabila 3 pelajar tingkatan 2 sebuah sekolah di Dungun, Terengganu mengajak 3 pelajar tingkatan 1 sekolah lain keluar dengan menaiki motosikal 18 Jun lalu. Mereka dibawa ke sebuah surau di Ketengah Jaya. Ketika inilah pelajar terbabit mengunggut mangsa kerana tidak berpuas hati dengan sesuatu perkara. Ketiga-tiga pelajar itu menampar, menendang dan menumbuk mangsa. Mereka juga dipaksa bergaduh, semuanya untuk dirakam dalam telefon video. Rakaman itu kemudiannya disebarkan kepada rakan-rakan lain bagi tujuan memalukan mangsa. Mangsa yang tidak sanggup menerima bebanan ini memberitahu keluarganya. Satu laporan polis dibuat di Balai Kuala Terengganu pagi tadi. Tajuk utama 27 September, adun galas Cik Hashim Sulaimah meninggal dunia. Turut dimuatkan 290 kes peguam salah guna kedudukan disiasat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. 4 anggota pasukan gerakan am maut apabila truk polis yang dinaiki bertembung dengan sebuah trailer. Kejadian di kilometer 7.6 Jalan Labuk Sandakan turut menyebabkan 3 yang lain cedera. Maaf zahir batin daripada 47,000 warga Maybank. Buletin utama 4 Ogos. Anda bersama saya Izwan Azir Saleh dan rakan penyampai. Saya Nurliza Muhammad Zain. Kita ke tajuk utama malam ini. Perdana Menteri ajak rakyat terus pertahankan keamanan dan kemakmuran yang dikecapi negara. Surat misteri diserahkan kepada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ada saksi yang mendakwa bara bunga api dipercayai punca kebakaran kediaman banglo pengasas produk kecantikan Vida Beauty hingga meragut nyawa 2 anaknya. Kerana anda, kejayaan kami adalah untuk anda. Bongkar modus operandi Tonto Dadah. Sistem baru subsidi bahan api 1 September. Salam sejahtera, buletin utama berwajah baru 1 Jun 2014 bersama saya Pang Chin Fei. Selain laporan dalam dan luar negara bermula hari ini pada setiap Sabtu dan Ahad, kami juga akan membawakan segmen baru hujung minggu at BU. Dan malam ini akan disampaikan oleh rakan setugas saya, Mior Abdul Malik Rayani. Silakan Malik. Baik, terima kasih Fei. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seiring dengan usia 30 tahun TV3, hari ini kami bawakan sedikit kelainan. Pelbagai segmen dan laporan menarik menanti anda. Apakah agaknya laporan yang menanti anda malam ini? Nantikan seketika nanti. Untuk laporan utama, kita terus kembali bersama Fei. Silakan Fei. Terima kasih Malik. Kita terus ke laporan utama. Malaysia Airlines yakin dapat kukuhkan kewangan menjelang 2018. Pengemis lampu isyarat raih pendapatan lumayan.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mior Abdul Malik Rayani. Dan saya Azawati Zainal Abidin. Bersiaran dengan wajah baru Buletin Utama. Teluk Sunda cecah 222 orang. Belanjawan 2019 akan disemak semula jika harga minyak mentah di bawah $50 Amerika setong. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Buletin Utama 23 Disember. Anda bersama saya Asrul Nizam Kadir. Dan saya Azawati Zainal Abidin. 3 hari menjelang hari peringatan tsunami Aceh ke-14, Indonesia dikejutkan dengan trauma yang sama. Tsunami menerjang kawasan pesisir pantai di Selat Sunda dan sehingga kini lebih 222 nyawa dilaporkan terkorban. Baik, terima kasih setia menonton Buletin Utama. Saya Mior Abdul Malik Rayani dan juga rakan penyampai malam ini. Saya Marsil Hassan, teruskan sejam bersama kami. Rentas negeri dibenar kepada individu lengkapkan 2 dos vaksin COVID-19. GPS nyata sokongan penuh kepada Perdana Menteri terajui negara. Sewa tilam kuku A-Series terbaru sekarang. Siap dengan pelan sewaan bulanan dan perkhidmatan pembersihan tilam setiap 4 bulan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Setiap rakyat negara ini yang sudah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin melalui program imunisasi COVID-19 kebangsaan akan dibenarkan merentas negeri dan daerah selepas diberi sijil pengesahan khas. Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin berkata, perkara itu sudah dibincangkan dalam mesyuarat Majlis Keselamatan Negara. TV3 rangkaian bersama